Keluarga saya dekat Perak, daripada awal saya bersama dengan CJM, alhamdulillah dia orang amat memahami lah. Maksudnya mungkin dengan kesibukan ke gerak kerja yang tak menentu kan, kadang-kadang kena pergi ke sana, kena pergi ke sini. Alhamdulillah dapat support yang baik. Cuma saya akan update lah sentiasa kan, pergi ke mana. Kalau saya keluar daripada Bangi, saya akan beritahu lah biasanya pergi ke mana supaya dia orang tahu saya dekat mana. Kalau perlu ke luar negara, lagilah kita maklum, macam tu. Cuma saya ada satu memori yang saya ingat lah bila dengan dengan family kita, bila kita bersama dengan Tuan Hadi ni. Satunya bila kita perlu bergerak ke sana ke sini apa semua dengan Tuan Hadi ni, ayah saya panggil abah lah. Abah saya tak pernah berjumpa dengan Tuan Hadi, tapi nak jumpa lah. Nak ke sini susah lah. Sebab abah pun ada kerja juga, susah nak weekend datang ke sini. Tapi disebabkan kita perlu travel, ada waktu tu kita travel ke, ini masa first dalam 3 bulan tu, masa tu saya dengan Tuan Hassan pergi ke Perlis. Kebetulan masa pergi ke Perlis tu, on the way balik sempat singgah rumah jap. Dan abah excited lah dapat jumpa Tuan Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Syafiq bersama dengan kita hari ini, Tuan Syafiq, projek eksekutif kita di Cinta Gaza Malaysia yang banyak fokuskan kepada projek antarabangsa. So podcast kita hari ini kita buat free flow, macam dia bukan free flow kopi tapi free flow soalan. So Syafiq kena hadap je lah soalan apa yang saya nak tanya sebab kita buat style menyembang lah kan. So kenapa kita buat podcast ni? Satunya sebab waktu podcast ni dirakam, kita dah menjangkau setahun Tufanul Aqsa. Betul. Dan kita di Cinta Gaza antara yang banyak kerja kita tertumpu pada peperangan setelah Tufanul Aqsa berlaku. Banyak projek kita yang dijalankan semuanya berkisar tentang Gaza. So kenapa kita bawa Syafiq hari ni? Sebab Syafiq orang tanggungjawab di Cinta Gaza Malaysia untuk projek-projek yang dijalankan sepanjang setahun ini. So kita nak ceritakan kepada donor kita, kepada mereka yang mendengar ataupun melihat podcast ini, cabaran-cabaran di sebalik tenangnya muka Syafiq. Kan kita boleh lihat sebenarnya ada banyak cabaran yang terpaksa dilalui sepanjang perang yang berlaku pada kali ini. So Syafiq, selamat datang ke siri podcast kita yang macam edisi siasat sikit ni. Soalan pertama tanpa kita buang masa, sebab kita dah kenalkan Syafiq sebelum ni dalam podcast yang sebelum ni, semeja bersama CJM. So kita terus kepada soalan pertama. Hari serangan 7 Oktober 2023, Syafiq ada di mana? Hari peperangan 7 Oktober masa tu, seingat saya kita berada di satu program. Oh, ada sekali time tu Bukit Mahkota. Tim yang ada program masa tu. Cuma masa tu saya berada kat rumah lah masa tu. So dapat berita berkenaan dengan serangan pun semua? Dapat berita masa tu first, yang saya dapat tahulah, baca dekat kita punya update group kita masa tu, serangan daripada daripada Hamas lah. Serangan berapa berdian 2000 lah pada awalnya kan. Lebih kurang. So bila dapat tahu benda tu, okey, ada serangan yang akan terjadi lah. Maksudnya mungkin benda tu berpanjangan. Dan saya rasa ini first time, kalau salah lah betulkan saya, first time serangan besar-besaran daripada Hamas. Maksudnya Hamas yang start dulu lah, yang mula dulu. Itulah saya berada kat rumah, dan bila dapat catch up berita tu, memang kita dah bukanlah kita expect serangan tu. Maksudnya kita expect kerja-kerja kita selepas daripada benda ni bermulanya akan banyak kerja lah. Maksudnya banyak kerja yang perlu dibuat, sebab benda ni kita recall balik masa perang tahun 2021, Saiful Quds, yang itu pun besar juga dia punya ni. Bila kita refresh balik pada masa tu, memang semua tim kita bekerja keras lah maksudnya. So bayang-bayangan tu dah mula nampak. Dan of course masa awal-awalnya tu, bila kita terima, kita nampak bayangan saja. Yang siapa yang nak mulakan ataupun kita nak mulakan bagaimana tu, belum ada lagi lah masa tu.
So maksudnya lepas daripada, sebab waktu tu tim kita ada yang berada di rumah. Kebetulan serangan tu berlaku pada hari Sabtu. Seingat saya, kita berprogram, ada yang berprogram di Bukit Mahkota time tu. Arahan yang keluar pada saya time tu untuk activate war room. Walaupun pernah diceritakan kepada saya tentang protokol war room, tapi saya tak ingat pun realitinya. Kebetulan Tuan Nadir ada dalam program tu juga. Slide yang sepatutnya menunjukkan slide pembentangan orang, dah jadi TV time tu. So menunjukkan serangan dan seumpamanya. Bila kita activate war room, antara arahan pertama kita adalah untuk semua yang bertanggungjawab berkampung di office lah. Dan kita tak pasti berapa hari time tu, tapi memang kita buat benda tu lah. So selepas daripada kita activate war room di peringkat program dan projek sendiri, apa tindakan yang dilakukan? Tindakan yang kita buat masa tu first lah, bila dapat arahan daripada Tuan Nadir untuk activate war room tu, kita dah tahu memang akan ada certain kita punya team. Contohnya daripada yang utamanya berkaitan dengan berita lah, daripada advocacy media, for sure memang akan terlibat, terutama yang akan handle social media kita kan untuk update berita-berita. Untuk di peringkat projek dan juga program ni, first memang kita akan contact dengan team kita yang dekat Gaza. Macam mana situasi lah, maksudnya apa yang first intervention yang kita nak buat. Untuk dari segi first tu, dia sebenarnya kebetulan mungkin ada pendengar kita pada hari ni yang mungkin dah tahu ada beberapa tim kita yang tim Gaza sudah berada di Malaysia pada masa tersebut lah. Masa tu ada kebetulan memang kita punya head of program yang dekat Gaza, Brother Allah memang ada dekat sini. Time tu dia umrah. Ya, maksud saya dia akan balik ke sini lah. Maksudnya dia bukan berada di dalam Gaza, dia berada di luar. Dia daripada umrah tu nak balik ke Malaysia. Maksudnya perhubungan saya dengan tim ketua projek yang dekat Gaza tu okey saja. Maksudnya saya boleh terus dapatkan kontak lah. So bila mula itu kita dah sediakan susunan lah, maksudnya apa projek first yang kita nak buat dulu, preparation dekat sana macam mana. Tapi yang utama sekali, kita nak tahu keberadaan tim kita di lapangan dekat Gaza tu macam mana. Maksudnya mereka berada dekat mana sekarang, boleh buat kita punya projek ke tak secara terus. So waktu tu berhubung terus dengan tim di Gaza atau dengan Ala? Dua-dua. Berhubung dengan Allah dan juga berhubung dengan tim di Gaza. Sebab kita ada grup antara yang di Malaysia, saya dan juga semua tim yang menggerakkan dekat Gaza tu, termasuk Alak sekali ada dalam grup tu. Kita terus fast forward 3 bulan pertama, kita lancarkan war room dan seumpamanya. Kutipan ketika itu puluhan juta. So cabaran utama menguruskan projek dan program di Gaza. Saya ingat waktu tu mungkin aktiviti berkenaan dengan sekolah dan seumpamanya terhenti. Untuk makluman pendengar, kita ada sekolah Malaysia di Gaza. Saya ingat waktu tu persekolahan tu terhenti dan kita tak tahu status sekolah dan seumpamanya. Macam mana di peringkat program sendiri follow up ataupun mengemaskini maklumat-maklumat berkenaan dengan projek-projek yang kita ada di Gaza? Mungkin saya boleh highlightkan yang pertama lah berkaitan dengan cabaran untuk komunikasi dengan tim di Gaza sendiri. Okay, bukan dengan Allah lah, dengan tim di Gaza sendiri. Sebab Allah pun akan berhubung dengan tim di Gaza juga. Jadi kita dah buat satu grup. So kita menunggu respon daripada ni. Yang saya maksudkan cabaran komunikasi dekat sini, dia bukanlah language barrier. Sebab alhamdulillah kita tak ada masalah untuk berkomunikasi, walaupun saya tak boleh bahasa Arab. Faham sikit-sikit saja. Tapi kita English lah. Kita English, itu tak ada masalah untuk dari segi communication tu. Tapi dekat sini yang saya nak highlightkan adalah communication dari segi respond time daripada tim dekat Gaza. Sebab masa 3 bulan awal tu, memang kita nak dapatkan respon dari tim di sana memang lambat. Respon time lambat tu disebabkan masa tu ialah serangan dah teruk.
komunikasi line, telefon, line internet apa semua betul. Dia hanya ada di beberapa kawasan saja, bukan macam yang sekarang mungkin dah okey, saya rasa okey sikit lah. Bukan seperti yang sebelumnya. Sebelum itu dekat bila, kalau yang sebelumnya tim kita berada di utara ke, tim berada sampailah ke ke Rafah sekali, boleh berhubung dengan kita. Tapi bila masa tu kita tunggu respon time memang lambat, sebab kita menunggu update ni. Bila Tuan Syami sebutkan berkaitan dengan dana, kita nak menguruskan dana, kita punya rakan-rakan kerjasama, kita punya donor pun sentiasa bertanya dah sampai ke belum barang bantuannya, apa yang boleh dibuat dekat sana. Tapi dalam mana kita pun nak menghandle benda tu, kita tunggu update daripada sana. Seingat saya masa tu paling lama lah 3 hari ke seminggu macam tu kot. Ada satu time tu tempoh 3 hari baru dapat respon daripada sana. Ataupun masa tu sehari pun ada juga. Tapi dalam tempoh 3 bulan yang pertama lah, bila dah berlama-lama tu, alhamdulillah line internet dan telefon tu makin okey, tak ada masalah. Itulah cabaran komunikasi tu. Dia cabaran dia berterusan, sebab daripada komunikasi tu dia akan memberi kesan macam yang saya cakap tadi tu, kita punya update kepada partner kita terutamanya lah kan. Sebab bila sumbangan yang banyak tu dah masuk, maksudnya cara kita nak uruskan dana tu pun akan kita nak kata perlu lebih orang akan lagi teliti lah benda tu. Itu yang pertama lah cabaran berkaitan dengan komunikasi kot. Bila Syafiq sebut berkenaan dengan komunikasi, kebetulan juga dalam waktu perang ini ramai influencer yang tumbuh dari hujan, tumbuh selepas hujan di Gaza, buat live TikTok dan seumpamanya, dan ada yang kita tak dapat pastikan apakah mereka ni betul-betul berada di Gaza dan seumpamanya, memberikan kemas kini. So adakah dia mengganggu dari sudut gerak kerja tim Gaza dan tim Malaysia dalam menyampaikan maklumat kepada para penyumbang? Yalah, mungkin bila kita sebutkan berkenaan dengan komunikasi, mungkin ada orang yang beranggapan dekat TikTok lah je orang bagi maklumat bagi apa semua, kenapa Cinta Gaza Malaysia susah untuk dapatkan maklumat dan seumpamanya? Mengganggu sikit. Mengganggu sikit Mengganggu sikit sebab macam Tuan Syami cakap betul lah. Bila kita cakap kita tak dapat terima update, tapi ada beberapa orang yang dekat Gaza masa tu ada yang buat live TikTok apa semua, dia boleh buat live. Mungkin dekat kawasan dia tu masa tu okey, tapi tim kita tak berada di situ. Dia macam tu. Kebetulan juga perang Tufan Al-Aqsa ni berlaku dalam tempoh masa nak menuju ke arah musim sejuk di Gaza dan di negara-negara yang lain, contohnya negara Lebanon dan seumpamanya. So sudah pasti projek yang biasa dijalankan di Gaza musim sejuk sebelum-sebelumnya, adakah ada perubahan yang besar terhadap implementation program ketika musim sejuk dalam tempoh masa Tufan Al-Aqsa tu 3 bulan pertama? 3 bulan pertama, masa tu bantuan yang kita sampaikan tu dia terganggu disebabkan keutamaan pada waktu tu. Bila berlaku serangan, kita saya ke belakang sikit. Serangan pada 7 Oktober. Kita plan untuk, sebab kita tak expect benda tu, kita memang kebiasaannya mana-mana kempen kita akan plan 2 bulan ataupun sebulan awal untuk pelaksanaan kita punya kempen winter lah, bulan 10 sehingga bulan 12. Benda tu kita dah plan awal, tapi bila ada serangan tu dia terganggu, kita kena shift sikit kita punya plan asal tu kepada plan kecemasan. Sebab bila masuk kepada plan kecemasan, keutamaan yang diutamakan adalah kepada bantuan untuk meneruskan kehidupan, penduduk Gaza meneruskan kehidupan. Masa tu kita buat fokus untuk bantuan makanan, lepas tu makanan panas, kemudian bekalan makanan asas, kemudiannya kemah. Bila dah bergerak lama sikit,
dalam bulan 11 ke bulan 12 macam tu lah. Ini orang 10 kita fokus yang tu. Bulan 11 dan 12 barulah bila dah sebab cuaca waktu tu dia dah masuk musim sejuk yang betul-betul, dah mula hujan masa tu dalam bulan 12 macam tu. So dekat situ baru kita mulakan bantuan musim sejuk. Kita dah mula agihkan baju sejuk kepada kanak-kanak, kemudiannya bantuan kemah kepada penduduk-penduduk yang terpaksa berpindah daripada utara ke tengah kemudian ke Khan Yunis. Maksudnya akan ada shifting ataupun perubahan dalam projek yang sedia ada untuk sesuaikan dengan keadaan semasa di Gaza. So, sebab itu mungkin juga banyak juga soalan yang kita terima waktu kita menguruskan bantuan ke Gaza sebelum ni. Kenapa asyik program yang sama dijalankan? Hot meal, bantuan makanan dan seumpamanya. So inilah penjelasan dia sebab keperluan mereka pada ketika itu yang itu untuk meneruskan kehidupan dan seumpamanya. So kita beralih kepada dinamisme ataupun pergerakan kerjasama dengan rakan kerjasama. Bermula pada awal 3 bulan pertama mungkin ni antayaan saya lah mungkin terlalu banyak NGO, rakan orang perseorangan, kemudian entiti SME dan seumpama yang menyumbang kepada Cinta Gaza Malaysia. Dan antara cabaran mungkin adalah untuk menjalankan program atas nama mereka. So bagaimana perkara itu berlaku? Semangatnya yang daripada Malaysia lah kan, bukan rakan Itu kita sentuh kemudian. Itu sentuh kemudian. Yang luar tu kita sentuh, yang dalam Malaysia. Yang dalam Malaysia. Yang dalam Malaysia betul apa yang Tuan Syamil cakap tu. Alhamdulillah kita satu perkaranya bila benda ni terjadi, kita tengok ramai kita punya partner daripada SME, daripada rakan-rakan NGO yang menyumbang kepada CGM, maksudnya yang nak buat projek mereka dekat sana lah, dan kita sebagai orang yang bertanggungjawab untuk laksanakan tu. Untuk projek-projek yang daripada mereka ni certain kita punya partner ni ingin laksanakan projek atas nama mereka lah. Maksudnya dari segi media documentation tu perlu adanya banner, perlu adanya vest, logo dan sebagainya lah. Di peringkat awal kita ada masalah sikit untuk benda tu lah, disebabkan kedai printing dekat sana kita tak dapat nak akses, dan juga kita punya team, maksudnya team kita lah tak dapat nak akses untuk tu, dan juga kedai printing tu sendiri tak dapat nak beroperasi. So benda tu macam mana kita handle, memang kita maklumkan dekat kita punya partner. Point dia yang penting saya rasa kita kena fahamkan orang. Fahamkan orang bagaimana keadaan dekat sana. Dia bukanlah keadaan yang sebelum, macam yang sebelum ni. Bila kita fahamkan dan terangkan baik-baik macam mana kita buat projek tu, alhamdulillah mereka faham lah. Maksudnya requirement untuk certain perkara tu kita boleh untuk hold dahulu, kita jalan saja projek dulu. Yang penting kita memang berikan gambar dan juga video, sebab kita faham concern penyumbang kita ni untuk tengok bantuan tu sampai. Kita beralih kepada rakan kerjasama luar negara. Sudah pasti ada banyak Cak Al-Khair seumpamanya kan. Sebab kita mahu dah tertumpu kepada 3 bulan pertama saja. So kita terus lihat kepada setahun ni. Kita ada kekangan, ya betul. Banyak kekangan untuk menyampaikan bantuan ke dalam Gaza melalui kontena dan seumpamanya. Dengan Op Ehsan dan seumpamanya, ada beberapa hantaran kita yang cuba masuk ke dalam Gaza tapi tak dibenarkan dan seumpamanya. Seingat saya hanya ada dua trip yang berjaya masuk ke dalam Gaza dengan Op Ehsan ni. Kemudian ada usaha-usaha untuk bawa melalui jalan laut dan benda tu tak berlaku lagi. Kemudian kita beralih kepada bulan Ramadan ke korban dan seumpamanya, percubaan untuk memasukkan bantuan daging ke Eres melalui pintu Eres dan seumpamanya. Mungkin di peringkat Tuan Syafiq sendiri mungkin boleh ceritakan sedikit flow perkara tu. Kita nak tengok setahun terus, tak mahu dah tertumpu pada 3 bulan pertama ni. Flow dia mungkin saya mulakan dengan bantuan daripada yang CGM daripada awal sampai ke sekarang ni. First kali, sebab kadang soalan ni
kerap kali ditanya. Kan, dan saya rasa benda tu normal, tak ada masalah pun sebab bagusnya sebab orang nak faham benda tu. Bantuan kita yang first kali, bantuan yang kita sampaikan adalah bantuan daripada yang berada dalam Gaza tu sendiri. Maksudnya bekalan daripada supplier yang dalam Gaza. Sebenarnya memang ada kita dapatkan daripada supplier kita kat dalam Gaza lah untuk menggunakan bantuan tu. Macam mana boleh ada? Sebab kita mungkin tengok dekat social media ataupun update mana-mana, lori bantuan kontena tu dihalang. Tapi lori-lori daripada barang-barang komersial sebenarnya masuk ke dalam Gaza. Cumanya dia limited lah. Dan sebab tu kita selalu cakap kepada penyumbang kita juga, kita sampaikan bantuan setiap bulan. Tapi ada pada masanya kita tak dapat nak buat sebab ada jenis bantuan tu yang kita tak dapat nak buat sebab tak ada bekalan. Maksudnya barang belum masuk lah. Yang keduanya, bantuan daripada luar masuk ke dalam Gaza. Macam mana, yelah, bila melalui Rafah susah, kemudian waktu korban kita bawa masuk melalui Erez, pintu yang berada di sebelah utara Gaza. So nak lalu tu kan lalu Israel. Macam mana, kenapa? Itulah. Okay. Saya tak panjangkan dia kenapa, bagaimana, ataupun five wife one husband lah. Saya cakap yang ni lah dulu, yang Op Ehsan dulu kan, sebab itu yang datang dulu. Bantuan dengan bersama lah Op Ehsan ni gabung bersama NGO dekat Malaysia. Kalau tak silap saya sekarang dah lebih 40 NGO bersama di bawah Op Ehsan lah. Itu dia punya macam mana cara pelaksanaannya adalah melalui government to government lah. Kita hantar di Mesir. Betul, di Mesir. Dan selain daripada government juga kita berhubung lah, kita punya Secretariat Op Ehsan juga berhubung dengan NGO yang di Mesir. Itu cara yang first lah yang kita buat sebelum bantuan daging tin korban tu. So maksudnya bila masuk itu, dia masuk ikut pintu Rafah lah. Masa tu memang ada certain masa memang lori bantuan boleh masuk. Boleh masuk dan memang sampailah di Rafah dan terus diagihkan oleh partner kita pula yang berada di dalam Gaza. Dan alhamdulillah lah, memang kita perjalanan tu memang kita record sebagai bukti. Itu memang penting, bukti. Bila sampai je tim kita dekat mana di Rafah, terus terima benda tu, masuk Island Warehouse, terus terimalah. Kemudian bila cerita berkenaan dengan bantuan daging tin korban kita pada bulan Julai, kita punya perancangan tu kita mula daripada, kalau seingat saya lah, first kita punya meeting dengan partner adalah pada bulan Mei ataupun April macam tu. Bila kita rancang benda tu bersama dengan ini mungkin berkaitan jugalah dengan partner-partner yang kita bekerja kan. Juga kita perlu bantuan daripada NGO yang berada di luar negara disebabkan satunya dia disebabkan kita nak kata credibility dan juga kemahiran lah untuk NGO tu yang boleh sebab kita akan partner dengan yang boleh pastikan bantuan kita masuk ke dalam Gaza. Itu yang utamanya. Dan pada masa tu kita bekerjasama dengan Al Khair Foundation, NGO yang bertapak di UK. Kita rancang pada waktu tu untuk kenapa kita buat daging korban tu, satunya supaya dia boleh bertahan lama. Sebab kita tak boleh tak tahu, sebab setiap jenis bantuan yang kita nak sampaikan, semua ada risiko. Cumanya kita nak pilih risiko yang mana yang lebih rendah dan bantuan sampai. Dan pada waktu tu kita decide untuk buat daging tin korban. Sebab kalau pun kita punya kontena sangkut dekat sempadan, tak kisahlah beberapa sebulan ke 3 bulan ke, daging tin korban tu masih boleh digunakan sebab dia boleh bertahan selama 2 tahun. Itu first yang kita fikirlah. Dan bila kita plan itu dan kita decide untuk penyembelihan korban tu dengan kos yang rendah lah daripada yang tempat lain, kita buat sembelihan di India pada waktu tu.
Kita korban bulan 6 di India, dan kita proses tu kita dapat masuk bulan 9. Sebab apa? Kita sembelihan di India. Kemudiannya kita masuk kita shipment ke UAE. Kemudian ke UAE kita shipment, kita hantar pula ke Jordan, dan kita masuk melalui pintu RS. Soalan daripada Tuan Syamil ni, salah satunya disebabkan kita buat ikut melalui Jordan tu, dia sebab bila kita proses dekat UAE, daging tinggi tu dia ada macam chop lah daripada UAE. So bila ada tu maksudnya dah dari Jordan, dan bila nak masuk pintu RS tu memang akan ada kawalan lah daripada Israel. So bila tu dan kita tak tunjukkan sangat logo CJM lah. Bukan tak tunjukkan sangat, maksudnya kita declare barang yang masuk adalah barang komersial, dan dia adalah daripada UAE, dan kita pun tahu hubungan normalisasi kan antara UAE dan Israel. Jadi benda tu memudahkan untuk masuk. Itu salah satunya lah, dan memang alhamdulillah dapat masuk. Kita ada 2 kontena. Satu kontena dah masuk. Kita menunggu kontena yang kedua masuk. Bulan 9 tu satu kontena dah masuk. Dia bila masuk pintu RS, kita dah agihkan lah kepada kawasan penduduk yang berada di kawasan utara dan juga di tengah. So ada satu kontena lagi belum masuk lah ke dalam Gaza. Baik, faham. So maksudnya so kita dah mula bercerita tentang projek yang turut dijalankan, diimplementasikan bersama dengan partner lain. So selain daripada program yang daging korban yang ditinkan, ada lagi ke program lain yang dijalankan selain daripada pack makanan panas, pack makanan, bekalan makanan, kemudian yang berkaitan dengan livelihood sahaja ataupun kesinambungan kehidupan ni, ada lagi program lain yang dijalankan selain daripada itu? Untuk bantuan lain daripada makanan lah yang kita buat sepanjang setahun ni, sebenarnya semua projek kita ada 21 projek yang kita buat lah, yang bukan hanya fokus kepada bantuan makanan, tapi yang mungkin saya boleh highlightkan pada dalam kita punya sembang-sembang santai ni. Okay. Sembang kopi tapi tak ada kopi ni. Satunya projek kesihatan. Kita buat yang pertamanya kita ada kerjasama dengan Mercy Malaysia. Yang mana yang ini kita fokus dekat hospital Kuwaiti. Dekat situ kita bantu dari segi sudut operation hospital tu lah. Dan dia berterusan. Alhamdulillah, last update kita terima daripada bulan Ogos dan September tadi. Kemudian itu satu dekat hospital Kuwaiti. Kemudiannya kita ada buat medical point, dan juga medical point tu yang setempat lah, dan juga ada juga yang bergerak macam klinik lah. Yes, macam klinik. Dia bagi perubatan lah, assistant medical assistant, medical supplies kepada penduduk-penduduk yang cedera. Yang itu dia fokus kat bahagian penduduk di utara, di tengah, dan juga ada di Khan Yunis. Sebab medical point kita tu ada 2 tempat, satu yang di utara, satu yang di tengah lah. Dan dia menerima penduduk yang sentiasa berpindah randah tu, dia akan dapat rawatan tu lah. Itu dari segi kesihatan lah yang kita nak highlight. Kemudiannya bila secara berterusan kita dah mula nampak satu keperluan yang lain, iaitu bantuan psikologi kepada kanak-kanak. Macam mana kita buat bantuan psikologi kanak-kanak ni adalah kita pergi kepada tempat-tempat yang penduduk Gaza ni stay lah, di sama ada di sekolah kan, di sekolah, kemudian ada di kawasan-kawasan yang bila dah jadi macam camp banyak kan, kemah apa semua tu, kita kumpulkan budak-budak ni, kanak-kanak lah, maksudnya kanak-kanak sekolah rendah, kita kumpulkan dan kita buat aktiviti dengan kanak-kanak ni, menyanyi, bermain. Ini fokusnya satu sahaja, untuk kita nak psikologi kanak-kanak, trauma. Sebab bila dah kanak-kanak, sebab zaman kanak-kanak diorang dah
kita panggil apa dicemari, yes, dengan serangan-serangan bom dan sebagainya. Itu bantuan psikologi. Kemudian bila masuk kepada bulan September, yang kita tahu waktu persekolahan yang baru, sesi persekolahan yang baru bermula pada September. Kemudian dekat situ kita dah mula pula bantuan dari sudut pendidikan. Kita wujudkan kelas-kelas pembelajaran bermula daripada dia bukanlah pada September kita mula daripada Julai, Ogos. Dan sekarang kita masa first kita buat, kita wujudkan 10 kelas pembelajaran di tengah, di Khan Yunis. Macam itulah kita, dan setiap kelas pembelajaran tu kita dapat terima 50 fokusnya kepada pelajar sekolah rendah. Maksudnya kelas-kelas pembelajaran ni terletak di sekitar kem pelarian dan seumpamanya lah. Ya, betul. Okay. Ada yang terletak di memang kemah, ada yang bangunan. Bangunan ni bangunan yang belum dimusnahkan lah. Kita touch up sikit bangunan tu, maksudnya kita buat bagi bentuk kelas. Kita letak tiang, kemudian kita tutupkan dengan kampus. Dia tertutup lah, dia bukannya terbuka. Dia nak wujudkan suasana pembelajaran tu. Kita buat macam tu. Kemudiannya dari itu dari pendidikan, kesihatan, psikologi, dan juga air bersih lah. Air bersih ni kita plan, masa kita buat plan tu, kita tak plan untuk buat satu tempoh masa saja. Kita buat memang setiap hari. Alhamdulillah sampai ke sekarang ni memang setiap hari kita punya air bersih sentiasa berjalan. Di utara, di tengah, sampai di Khan Yunis lah dia bergerak. Dan kita air bersih ni kita gerakkan lori-lori tangki air bersih ni bawa ke tempat di kamp-kamp yang ada tu. Maksudnya sekarang bantuan-bantuan yang disalurkan tidak hanya tertumpu di Rafah, tapi dah sampai ke arah utara dan seumpamanya. Walaupun sebelum ni mungkin ada sekatan untuk sampai ke arah utara, dan kita dengar banyak laporan yang menyebutkan orang di utara tidak menerima barang bantuan dan seumpamanya sebab sangkut di Rafah, dan kemudian ada kawalan tentera di tengah-tengah Gaza itu sendiri. So, maksudnya sekarang ni dah sampai ke arah utara dan seumpamanya lah. Dah sampai ke arah utara. Satu lagi yang baru juga kita buat, tajaan untuk halaqah Al-Quran. Ini yang saya rasa satu tambah nilai yang baik lah kepada penduduk Gaza, bila mana kita dapat buat halaqah Al-Quran tu. Sebab kita memang sedia tahu penduduk Gaza amat dengan Al-Quran, dengan hafazannya, dengan bacaannya. So kita wujudkan grup-grup dekat beberapa tempat. Baru-baru ni kita buat 10 grup lah, dan kita plan untuk berterusan setiap bulan. Ada benda-benda konsisten lah, dan bukan sahaja kepada orang dewasa, tapi fokusnya adalah kepada kanak-kanak ni. Terlanjur menyebutkan berkenaan dengan kelas halaqah Quran dan seumpamanya. Mungkin sepanjang setahun menguruskan program di Gaza, ada cerita-cerita yang mungkin kita boleh ambil iktibar terhadap cerita-cerita pemegang taruh ataupun penerima manfaat kita, yang mungkin Syafiq terima cerita tu sebab ialah menguruskan projek dan program di sana, yang boleh kita ambil iktibar dan sebagainya. Ini bukan cerita skibidi, bukan ini cerita yang mungkin betul-betul boleh bagi manfaat kepada kita, ibrah ke pengajaran. Nak menunjukkan resilience ataupun kekuatan warga Gaza tu. Mungkin berkaitan dengan ini cerita ni saya sebab saya tak ada dapat direct daripada ni kan, penduduk Gaza. Ini daripada Brother Ala lah. Yang mana bila agihan air bersih, bila mana agihan air bersih ni, kadang-kadang kita tak nafikan memang ada certain kawasan tu
dia berebut bantuan lah, dan kita faham benda tu sebab mereka perlu beratur panjang dan sebagainya. Dan barang bantuan pun terhad. Yes, barang bantuan pun terhad. Tapi bila mana ada certain waktu yang kita buat tagihan air bersih, kita nampak walaupun mereka ni dalam keadaan yang terdesak, tapi agihan tu cantik. Cantik tu maksudnya mereka ambil apa yang mereka perlukan sahaja. Sebab setiap keluarga untuk agihan air bersih kita, satu tank air kita 5,000 liter air. Boleh bagi manfaat kepada 250 keluarga. Dan kita tahulah jumlah tu memang kecil lah untuk satu. Dan setiap keluarga dapat 20 liter air. Anggaran lah. Bila mana bila kita terima benda tu, kita boleh faham dalam keadaan yang macam tu pun tak pentingkan diri sendiri lah, walaupun semua dalam keadaan yang terdesak. Maksudnya agihan tu cantik. Sama juga dengan bantuan lain yang berbentuk bila kita kumpul dekat satu tempat tu, macam agihan buah-buahan, sayuran. Semua tu cantik lah. Poinnya dekat situ adalah tidak bersifat tamak, tak pentingkan diri, walaupun kita tahu situasi tu macam mana. Mungkin ada yang tidak tahu, mungkin boleh jelaskan juga kenapa bantuan air bersih. Gaza tak ada sistem air yang stabil ke macam mana ke? Ni antara soalan yang akan ditanya, sebab antara program yang kita jalankan juga dulu macam wash, water sanitation, hygiene dan semua. Kenapa ada keperluan untuk program seperti ini? Kenapa ada keperluan? Sebab akses Gaza adalah dan isu ni bukanlah sewaktu ni saja. Daripada semua-semua ni pun lah, maksudnya Gaza memang mempunyai akses air bersih yang amat-amat kurang, amat terhad lah. Sebelum ni saya dah baca lah dari segi percentage tu berapa, cuma saya tak apa nak ingat lah. Kenapa benda ni penting? Sebab bila penduduk sebab ketiadaan akses kepada air bersih akan membawa kepada jangkitan penyakit berjangkit. Dan benda tu yang kita nak kurangkan, yang kita nak elakkan lah. Sebab itu pentingnya bekalan air bersih ni. Dan dari sudut pelaksanaan, dia ada pelbagai cara. Ada yang mewujudkan water well seperti projek kita yang sebelum ni. Kita ada water well ni, maksudnya telaga air lah. Telaga air. Dan juga memang ada tempat simpanan air lah sendiri ni. Tetapi bila waktu serangan terjadi, kebanyakan tempat-tempat ni musnah. Sebab itu daripada situ mereka tak ada akses air bersih yang macam yang sebelum ni. Dan bila mana pertimbangan ini saya berkongsi lah kan, bila mana di peringkat projek kita buat pertimbangan dan juga perbincangan dengan kita punya tim dekat Gaza. Memang kita terima di beberapa lokasi tu, instead of kita buat agihan air bersih, why not kita wujudkan balik water well yang sedia ada. Tapi bila kita bincang, macam saya cakap tadi, semua benda ada risiko dan kita ambil risiko yang rendah. Bila mana kita buat water well di satu kawasan ni, kita ada terima proposal lah untuk buat water well di bahagian utara. Dan memang kalau kita berjaya buat benda tu, insyaAllah akses air bersih lagi berterusan lah. Tapi bila kita pertimbangkan dengan situasi serangan yang mana di bahagian utara memang sangat expose kepada serangan, itu satu. Kemudian dengan kos yang tinggi, memang kos daripada awal perang sampai ke sekarang semakin meningkat. Bila kita nilai dua perkara ni sahaja, kita decide untuk tak buat water well yang baru. Kita gunakan tempat simpanan air yang dah memang ada. Kita ambil daripada situ, kita gerakkan lori pergi ke kawasan tu. Sebab kalau kita buat start projek kat situ, kalau kena serangan, satu, dana kita dah bazir kat situ. Yang keduanya, risiko ni lah, siapa yang nak implement tu lah akan berisiko kepada serangan lah, maksudnya akan mati syahid lah. Dan lebih teruk lagi, bila dah musnah, kita nak buat balik itu, kos kan masa bergerak kan, kos akan lagi double. Kalau seingat saya, hari tu last update untuk yang dekat utara dalam sekitar $80,000
waktu tu. Untuk satu telaga. Untuk satu telaga, dan memang telaga tu akan beri manfaat yang besar lah. Sedangkan sebelum ni yang kita buat water well yang sebelum ni dengan tempat yang sama tu boleh beri air dalam 10,000 orang tu, kita perlukan kos dalam $50,000 macam tu. Jadi bila kita buat pertimbangan tu, kita berbincang, okey, kita tak proceed untuk tu, tapi kita buat dengan menggerakkan lori ke kawasan tu. Jarang saya cerita benda ni. Itulah kena cerita sebenarnya supaya orang tahu. Saya pun baru dengar. Macam itulah. So menguruskan dana 28 juta untuk disalurkan dengan bantuan tim yang berada di Malaysia, yang berada di Gaza. Cabaran paling besar sekali dalam menguruskan 28 juta tu. Saya dengar yang itu. Dan macam mana menyelesaikan cabaran tersebut. Okey. Cabaran paling besar sekali, satunya, first lah, kita kena berpegang kepada kita tak boleh, bukanlah kita tak boleh, maksudnya kita kurang suggest untuk terus menghabiskan dana yang sedia ada. Kita perlu first, kita kena plan untuk dana yang digunakan sewaktu kecemasan, yang mana untuk diorang meneruskan kehidupan. Second part ni yang paling lagi memerlukan dana yang lagi besar, fasa pemulihan. Kalau kita tengok report-report ni, saya rasa saya tak ingat lah jumlah dia, tapi dah sampai $1 billion lah untuk bangunkan semula Gaza secara penuh. Bila menguruskan dana yang besar ni, setahun kita dah buat projek, kita dah belanjakan sebanyak 28 juta. Yang paling besar sekali of course untuk kita merekodkan setiap perbelanjaan kita tu. Itu pun antara benda yang sebab di Gaza kita tak ada sistem sekarang. Ya, betul. Pejabat kita Cinta Gaza Malaysia yang berada di Gaza dah musnah. Dah malah dijadikan sebagai antara tempat tentera-tentera Israel ini berpusat ketika mereka berada di sana. Betul. So bagaimana nak rekodkan? Sebab sentimen masyarakat awam bila menyebutkan soal kemanusiaan, NGO, audit. Yes. Macam mana? Okay. Untuk merekodkan perbelanjaan sebanyak 28 juta, segala maklumat berpusat dekat mana? Of course bukan dekat Gaza lah. Dia berpusat dekat Malaysia, kat kita kat sini. Saya dengan Ala yang menguruskan benda ni, berserta dengan satu lagi macam kira head dekat sana lah, dekat Gaza untuk menguruskan benda ni. Dan memang kita record setiap perbelanjaan tu dengan teliti. Maksudnya bila kita dah dapat kelulusan daripada sini dan kita update, kita ada satu dashboard kita. Kalau tengok dashboard tu pening lah. Pening. Macam itulah. Dah tak terkira berapa banyak kolom, berapa banyak row. Kalau Google Sheet tu dah beratus ada tu. Dan juga row tu, supaya kita dapat track record yang mana kita rekodkan allocation yang diluluskan, kemudian mana yang dibelanjakan dan berapa lagi baki. Baki ni disebabkan kita tak dapat nak buat pada waktu tu. Jadinya satunya kita berhubung dengan WhatsApp lah. Jadinya penyampaian maklumat tu kita sampaikan kepada tim yang dekat Gaza adalah melalui WhatsApp sahaja. Berapa kos apa semua, tapi record dekat Malaysia ni. Dan juga kita mendapat confirmation tu juga dengan supplier lah. Sebab bila kita buat agihan tu, record dengan supplier, memang kita terus sampaikan informasi by WhatsApp, and then kita buat double confirm, make sure betul-betul dah belanjakan ke belum. Besar sebenarnya cabaran yang kita faham. Sebab dia ada sebab kadang-kadang ada certain sebab kalau ikut kita punya media sosial, memang kita setiap bulan kita ada update berapa yang dah dibelanjakan kan. Sebenarnya di sebaliknya tu kita dah beberapa kali double check
betul ke dah buat. Kalau dah buat, mana apa kita panggil, bukti lah, gambar dengan video dia, evidence. Dan juga kita pastikan setiap dengan supplier tu, kalau sebelum ni dia proper lah, maksudnya ada surat dia kan, tapi kita buat dengan record memang ada, tak kisahlah macam mana bertulis ke, ataupun kalau ada yang masih ada lagi dia punya macam record, macam invoice ke apa, kita disimpan terus hantar gambar kepada kita kat sini. So far alhamdulillah, walaupun kadang-kadang ada yang termiss apa semua, tapi bila kita double check, memang kita confirmkan itu yang kita belanjakan lah. Alhamdulillah kita dapat overcome benda tu lah. Dan for sure lah, dashboard kita tu beberapa kali dikemas kini supaya kita dapat baca dengan betul. Macam tu. Baik. Walaupun dah lepas setahun, serangan masih lagi berterusan. So apa yang di peringkat Tuan Syafiq sendiri secara peribadi ke, melalui jabatan ke, harapkan untuk Gaza? Apa yang di peringkat projek sendiri lah, kita mengharapkan gecatan senjata berlaku. Sebab bila mana gecatan senjata berlaku, kita dapat buat, first kali yang kita nak buat adalah kita akan buat assessment untuk keseluruhan Gaza. Dan kalau kita tengok kepada kita punya yang sebelum ni, kita perlukan masa 3 ke 6 bulan untuk assessment seluruh Gaza, apa yang diperlukan. Dan benda ni kita akan bekerjasama dengan pihak-pihak berwajib yang di dalam Gaza lah. Kementerian. Kementerian. Untuk dapatkan info tu dengan betul. Dan juga bila kejahatan senjata berlaku, barulah kita boleh buat benda-benda yang kita on hold tadi tu dapat dijalankan. Itu dari side project lah, untuk kita nak bangunkan balik apa yang kita dah buat, dan juga kita nak recordkan balik projek-projek yang sebelum ni, apa update-nya. Sebab tim kita sekarang ni memang berada di mana-mana di Gaza tu. Mereka merata. Diorang ada certain masa dapat berkumpul lah, tapi berkumpul tu bukan, kita ada dalam 25 orang tim di Gaza, tak semua dapat berkumpul sekali. Biasanya yang dapat berkumpul dalam 10 orang akan di antara tengah Gaza dengan Khan Yunis, dapat pusing tu lah. Tapi yang berada dekat utara tu memang saya rasa tak pernah berjumpa lagi antara diorang yang berada di utara tu. So we save the best for the last. Keluarga, bagaimana dengan keluarga? Setahun Tufail Al-Aqsa ni, keluarga saya 3 bulan pertama, kemudian kahwin, sekarang ni menanti. Sebelum ni ada anak tekak je, sekarang ni tengah menanti kelahiran anak dan seumpamanya. Penerimaan keluarga berkaitan dengan kerja, sebab kerja tak menentu, kena keluar iring Tuan Nadir bagi apa semua kan. Ada yang cita-cita dia jelajah negara, tapi termakbul dengan mengiringi Tuan Nadir berkapi dengan melancong lah kan. So bagaimana penerimaan keluarga sepanjang perang ni berlaku? Alhamdulillah, keluarga saya dekat Perak keluarga saya dekat Perak, daripada awal saya bersama dengan CJM, alhamdulillah dia orang amat memahami lah. Maksudnya mungkin dengan kesibukan ke gerak kerja yang tak menentu kan, kadang-kadang kena pergi ke sana, kena pergi ke sini. Alhamdulillah dapat support yang baik. Cuma saya akan update lah sentiasa kan, pergi ke mana. Kalau saya keluar daripada Bangi, saya akan beritahu lah biasanya pergi ke mana, supaya diorang tahu saya dekat mana. Kalau perlu ke luar negara, lagilah kita maklum. Macam tu. Cuma saya ada satu memori yang saya ingat lah, bila dengan dengan family kita, bila kita bersama dengan Tuan Nadir ni. Satunya bila kita perlu bergerak ke sana ke sini apa semua dengan Tuan Nadir ni, ayah saya panggil abah lah. Abah saya tak pernah berjumpa dengan Tuan Nadir. Tapi nak jumpa lah. Nak ke sini susah lah, sebab abah pun ada kerja juga. Susah nak weekend datang ke sini. Tapi disebabkan kita perlu travel, ada waktu tu kita travel ini masa first dalam 3 bulan tu. Masa tu saya dengan Tuan Hassan pergi ke Perlis. Kebetulan masa pergi ke Perlis tu,
On the way balik sempat singgah rumah jap. Dah abah excited dapat jumpa Tuan Adi. Okay, dalam memori lah. Dalam memori baru tengok dapat juga dia jumpa dengan Tuan Adi kan. Saya selepas ni CGM kena buat gathering CGM bersama dengan keluarga masing-masing untuk turun. Itu cadangan yang baik jugalah. Supaya kita boleh bermesra-mesra kan, dengan para keluarga CGM, Ya, insyaAllah. betul. Isteri saya alhamdulillah memahami lah. Memahami Memahami walaupun kadang-kadang kadang-kadang tu kita perlu keluar kan, kurang masa dengan isteri kadang waktu malam, even sebenarnya kalau waktu malam pun ada yang memerlukan kerja yang dekat rumah pun kita perlu buat juga sebab satu kena faham waktu dekat Gaza lambat 6 jam daripada kita kat Malaysia. So bila kita malam, waktu tu dia orang petang tengah hari kan. Contoh pukul 10 dia orang baru pukul 4 lah kan, 6 jam kan. Kita kat sini dah habis kerja lah, tapi pada waktu tu lah update yang masuk daripada Gaza. Update bahan-bahan projek tu waktu petang lah, maksudnya lepas dia orang dah selesai untuk seharian, waktu tu sampai. Dan memang normal biasa WhatsApp akan masuk pukul 1, pukul 5 pagi. Itu biasa je, normal, tak masalah. Dan kita, tanggungjawab kita perlu explain lah kan. Macam tu. Baik, terima kasih Syafiq sudi bersama dengan kita bercerita berkenaan dengan setahun Tufan Al-Aqsa dari perspektif portfolio dan program. Satu perspektif yang jarang kita dengar, jarang diceritakan, sebab orang yang mengimplementasikan program-program ni selalunya orang yang berada di belakang tabir, dia jarang ke depan kan. Yang yoya-yoya ni selalunya ke depan lah bercerita yang bukannya kan. Terima kasih banyak. InsyaAllah semoga macam yang Syafiq harapkan, gencatan senjata cepat berlaku dan kita dapat stabilkan balik apa yang tak stabil, kita dapat bangunkan semula apa yang runtuh, dan kita dapat membina semula jiwa-jiwa mereka yang terkesan di Gaza.